Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini bertarikh 29 Jun 2021 Masihi bersamaan 18 Zulkaidah 1442 Hijrah bersama hari Selasa, kita dapat bersama-sama bersiaran dalam webinar Bicara Pemimpin Anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia. Baiklah, tuan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita meneruskan lebih lanjut program webinar kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membuka program kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selain mengharapkan agar sesi webinar ini berlangsung dengan lancar, kita juga berdoa sama-samalah semoga kita semua dikurniakan kesihatan, kesejahteraan dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala jenis wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19 yang melanda dunia sehingga kali ini. Dan saya juga suka mengewawarkan kepada tuan-puan yang ada pada hari ini agar sudi-sudikan untuk terus like dan juga share kita punya link pada hari ini supaya lebih ramai lagi yang boleh turut serta sekaligus bersama-sama beroleh ilmu dan manfaat daripada program webinar IPJM yang dianjurkan pada hari ini. Dan di kesempatan ini juga saya dan seluruh jawatankuasa webinar amat mengalu-alukan kehadiran semua peserta maupun penonton, tidak kira walau di mana anda berada, anda tetap di hati saya dan tetapkanlah diri anda di hadapan kaca skrin peranti anda sehingga ke hujung siaran ini kerana banyak maklumat menarik yang akan kita kongsikan kepada anda sebentar nanti, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang saya kasih sekalian, sebelum sesi ini diteruskan dengan lebih jauh dengan rasa rendah diri, ingin saya memperkenalkan diri saya sendiri selaku moderator pada hari ini. Saya Nur Azimah binti Surib, bertugas sebagai penolong pengarah di Pusat Peperiksaan dan Penganugerahan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Manis-manis buah kundang, manis lagi buah rambutan, undang bukan sebarang undang, undang sebagai panel jemputan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berkeseorangan hari ini kerana kita ada tetamu jemputan yang istimewa dan kita jemput khusus untuk bersama-sama kita dalam sesi webinar hari ini. Dengan itu, yang saya jemput yang tidak lain dan tidak bukan ialah yang dihormati lagi dikasihi Puan Farah Mardi binti Aman, pengarah Pusat Latihan Bahasa Inggeris yang terletak di Bandar Anstek, Negeri Sembilan. Dipersilakan Puan Farah tampilkan diri, mungkin Puan Farah boleh on kamera. Mana Puan Farah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua. Baik, terima kasih atas jemputan daripada IPJM kepada IPC. Terima kasih banyak. Jelas suara saya Puan Farah ya? Jelas. Terima kasih Puan Farah kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami berkongsi ilmu pada hari ini ya. Okey, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu saya ingin membacakan sedikit biodata Puan Farah Mardi binti Aman selaku panel jemputan kita hari ini. Baiklah. Beliau merupakan graduan sarjana muda pendidikan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL daripada UKM pada tahun 1995. Beliau kemudiannya dikurniakan ijazah sarjana dalam bidang pembangunan sumber manusia daripada UPM tahun 2002. Telah memulakan kejayaannya dalam bidang pendidikan sebagai seorang guru bahasa Inggeris pada tahun 1995. Namun kerana minat yang sangat mendalam dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia, beliau telah menyertai bahagian buku teks pada tahun 2003 sebagai penolong pengarah di sektor penerbitan sekolah menengah. Betul ya Puan ya? Ya, betul. Kemudian beliau kemudiannya mula mengambil keputusan untuk menyertai ELTC sebagai pegawai hal ehwal pelajar pada tahun 2005 sebelum ditugaskan sebagai setiausaha khusus sehingga tahun 2009. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan ataupun KJKP selama 8 tahun.
dan kemudian beliau telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah ELTC pada tahun 2018 dan kini beliau telah diamanahkan sebagai Pengarah English Language Teaching Center atau persingkatannya ELTC bermula 1 Jun 2018 sehinggalah hari ini. Betul. Okay. Tahniah Puan. Terima kasih. Maksudnya sudah 15 tahun Puan bertugas di sana Ya, itu lama sekali. Memang bukan calang-calang lah panel jemputan kita hari ini dan tidak nafikan sememangnya mempunyai pengalaman yang sangat luas sama dalam bidang pendidikan maupun kepimpinan. InsyaAllah. Okey, baiklah Puan. Berbalik pada topik kita pada hari ini. Menerajui Pusat Latihan Bahasa Inggeris Guru dalam Perkhidmatan. Perspektif daripada seorang pemimpin. Apabila kita menyebut Pusat Latihan Bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai English Language Training Center atau singkatan ELTC, mungkin masih ramai dalam kalangan penonton webinar kita atau masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan sendiri yang masih kurang jelas tentang kewujudan pusat latihan ini sebagai sebuah institusi latihan guru dalam perkhidmatan. Jadi soalan saya Puan, sebagai seorang pemimpin, bolehkah Puan berkongsi sedikit kepada kami dan penonton webinar hari ini berkaitan dengan visi, misi, fungsi serta peranan Pusat Latihan Bahasa Inggeris Guru dalam Perkhidmatan yang dipertanggungjawabkan di bawah kepimpinan Puan Farah itu sendiri. Silakan Puan. Boleh. Terima kasih Dr. Azimah. Jadi kalau kita bercakap tentang misi dan visi itu, kita kena tengok juga pada latar belakang English Language Training Center ini ya. Jadi ianya merupakan salah satu langkah signifikan lah oleh kerajaan Malaysia ke arah memastikan peningkatan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan murid adalah dengan penubuhan English Language Teaching Center ataupun ELTC pada tahun 2002. Jadi mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 2 Mei 2001 telah meluluskan penubuhan ELTC sebagai sebuah institusi khas bagi menawarkan latihan peningkatan profesionalisme berterusan berkaitan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris bagi guru bahasa Inggeris dalam perkhidmatan. Ini kerana guru bahasa Inggeris yang berkualiti memberi impak yang positif terhadap pembelajaran dan keberhasilan bahasa Inggeris mereka. Nama awal yang diberikan kepada ELTC ketika itu adalah Malaysian English Language Teaching Center atau MELTC. Tapi kini ianya dikenali sebagai ELTC. Jadi saya pergi kepada visi dan misi ELTC. Visi ELTC sebenarnya ialah peneraju bidang latihan bahasa Inggeris serantau. Maksudnya kita memang bervisi ya untuk menjadi satu-satunya peneraju kepada bidang latihan pengajaran bahasa Inggeris ini bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara yang dirantau, iaitu di Indonesia, dikenali di Thailand, Brunei, Myanmar, Vietnam dan sebagainya. Okey, dan misi ELTC pula ialah untuk memberi impak kepada amalan pengajaran bahasa Inggeris melalui penyelidikan, latihan yang berkualiti dan inovasi bilik darjah. Okay. Jadi saya harap kita lihatlah kepada slide itu, slide 2 ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi ELTC. Fungsi ELTC ini ada beberapa kalau kita lihat di slide, iaitu yang pertama, ELTC berfungsi dalam menyediakan latihan yang berkesan dan inovatif dalam amalan terbaik berasaskan penyelidikan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Itulah fungsi ELTC. Satu, mestilah sebagai pusat latihan dalam perkhidmatan menyediakan latihan yang memberi impak dan juga berinovasi untuk digunakan oleh guru-guru bahasa Inggeris dalam pengajaran mereka di sekolah. Seterusnya ialah untuk menjalankan penyelidikan untuk membangunkan teknik serta bahan inovatif dan kontekstual untuk pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP bahasa Inggeris. Itu penting. Bila kita nak sediakan latihan, kita mesti buat kajian tentang program-program atau kursus yang dilaksanakan dan kita lihat sama ada perlu ditambah baik demi memastikan guru-guru mendapat manfaat daripada kursus ataupun program yang kita laksanakan. Okey, seterusnya ELTC juga berfungsi dalam menyediakan
perkhidmatan perundingan untuk menyokong dan menggalakkan pembangunan bidang pengajaran bahasa Inggeris tempatan dan serantau. Jadi sekali lagi kita pergi kepada isu dari segi elemen pengantarbangsaan itu, bukan sekadar tempatan sahaja, malah kita juga ingin berupaya untuk mencapai negara-negara di luar sana. Selain itu juga, ELTC berfungsi dalam membangun dan menetapkan piawaian bagi pembangunan profesional bagi pengamal English Language Teaching ataupun ELT. Dan bersama-sama dengan ELTC juga kita ada Majlis Penerapan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris yang dilantik khas oleh YB Menteri Pendidikan, yang di mana ianya dianggotai oleh 7 orang panel pakar bahasa Inggeris, terdiri daripada mereka yang pakar seperti pensyarah-pensyarah, profesor-profesor daripada universiti, dan juga mereka yang pernah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu juga kita ada ELTC menyelaras dan menjalankan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, menyediakan syur dan cadangan penyelesaian kepada isu-isu yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, serta menyelaras dan menjalankan inisiatif KPM yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Tentang inisiatif ini saya akan pergi selepas inilah lebih mendalam lagi. Okey, jadi kita pergi pada slide seterusnya, iaitu peranan ELTC. Jadi ELTC ini dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksana serta memantau 4 inisiatif utama untuk bahasa Inggeris seperti yang telah dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, dan juga ELTC menjalankan pelbagai program bahasa Inggeris yang membantu pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris dalam perkhidmatan dari seluruh negara. Okey, jadi itulah dia Dr. Azimah, beberapa perkara yang boleh saya nyatakan tentang visi, misi, fungsi serta peranan ELTC. Baik, terima kasih Puan Farah. Sempat tadi saya take note ada tentang berkaitan fungsi ELTC, ada 7 fungsi semuanya dan di antaranya ialah menyediakan latihan yang berkesan dan juga amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran kemudian menyediakan juga perkhidmatan perundingan, dan semuanya itu adalah berkaitan tentang peningkatan dalam PDP bahasa Inggeris lah. Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, suka saya mengwar-warkan sekali lagi sebab ada yang bertanyakan tentang link kehadiran. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, link tersebut akan dipaparkan oleh urusetia ataupun jawatan kuasa teknikal webinar pada 10 minit terakhir siaran nanti, insya-Allah. Dan kemudian bagi sesi soal jawab pula, kita akan buka sesi tersebut pada akhir nanti. Sekiranya ada penonton yang bersama-sama kita ingin melontarkan pertanyaan, bolehlah berbuat demikian dengan mengaktifkan mikrofon anda pada sesi soal jawab yang akan kita buka nantilah selepas ini. Baik, seterusnya Puan. Umumnya kita tahu bahawa setiap pemimpin sebuah organisasi ataupun institusi itu pasti mempunyai kaedah atau strategi tertentu dalam memastikan setiap apa yang dirancangkan itu dapat dilaksana. Seterusnya berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Bagaimana pula dengan Puan? Apakah langkah-langkah yang telah Puan laksanakan sebagai seorang pemimpin untuk memastikan visi dan misi tadi tercapai? Itu soalannya. Okey, satu soalan yang ialah sebagai seorang pemimpin, itulah dia mesti ada caranya untuk memastikan visi dan misi satu institusi itu dicapai. Jadi Dr. Azimah sebagai seorang pemimpin kepada satu-satunya pusat latihan dalam perkhidmatan untuk guru bahasa Inggeris, guru negara. Jadi saya ingin memulakanlah dan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga ELTC, daripada staf sokongan sehinggalah ke pensyarah akademik dan ketua-ketua jabatan yang telah melangkah sederap
ya, bersama-sama dengan saya, ya, melalui sokongan yang berterusan serta sentiasa komited, ya, dalam membantu mencapai aspirasi, visi dan misi ELTC. Jadi dari perspektif saya, kerjasama dan dedikasi pegawai dan pensyarah di ELTC merupakan faktor utama kejayaan organisasi ini, ya. Dan saya berfikiran bahawa pendek katalah ini adalah sebenarnya bukan kejayaan saya seorang, ya, sebagai pemimpin, ya. Ini adalah merupakan kejayaan seluruh warga ELTC, ya, dan seorang pemimpin ataupun pengarah, ya, yang memimpin organisasi itu, kalau dikatakan beliau cemerlang, itu bukan cemerlang disebabkan beliau, tetapi disebabkan kecemerlangan kaki tangan bawahannya, ya. Jadi budaya dalam organisasi juga adalah interaksi, ya, di antara pekerja ataupun mereka yang bersama-sama dengan pemimpin itu dan juga pihak pengurusan, ya. Itu ada dinyatakan oleh West and Turner 2013, dan interaksi dua hala antara pihak pengurusan dengan pihak bawahan itu secara tidak langsung akan berlaku dalam mencapai matlamat dalam organisasi. Jadi perubahan yang diciptakan ini adalah hasil, ya, dari perubahan tingkah laku yang berlaku, ya. Ahmad 2012 pernah menyatakan dan menerangkan bahawa budaya organisasi sebagai nilai bersama, ya, kepercayaan, ya, dan tradisi yang sedia ada dalam kalangan ahli dalam sesebuah organisasi yang mewujudkan betul atau salahnya, ya, dalam membentuk jangkaan antara pekerja dan pengurus ataupun pemimpinnya. Ya, nilai-nilai bersama ini yang diciptakan ini mampu membawa kepada pengaruh yang positif dalam kalangan ahli organisasi. Jadi bagi saya sebagai pemimpin organisasi ini, saya sangat mempercayai dan saya yakin kepada setiap seorang daripada individu dalam ELTC, ya. Jadi sebagai satu pusat latihan dan perkhidmatan, lebih-lebih lagi dengan pandemik yang kita hadapi sekarang ini, saya yakin mereka dapat terus menjalankan tugasan yang mereka sepatutnya laksanakan dengan memberi kebebasan. Saya memberi kebebasan kepada setiap individu dalam ELTC untuk mereka bentuk cara ataupun mengubah cara mereka memastikan sebarang sasaran yang telah ditetapkan itu atau perancangan program atau kursus itu dilaksanakan dengan jayanya dalam keadaan apapun, ya, supaya kita bersama-sama meniti kejayaan, memastikan guru-guru di luar sana, terutama sekali guru bahasa Inggeris, mendapat kemahiran serta ilmu yang sepatutnya, ya, dalam menghadapi terutama sekali pandemik yang sekarang ini. Okey, jadi berbalik pada sedikit yang telah dinyatakan oleh Werner 2007, pemimpin sendiri sebenarnya yang menentukan jenis dan perubahan budaya yang berlaku. Itulah jadi seorang pemimpin yang baik, yang bagus, ya. Beliau sepatutnya dapat menentukan apakah perubahan yang terbaik dalam organisasinya. Jadi perubahan itu pula perlu disampaikan dengan jelas supaya organisasi tersebut ataupun warga dalam organisasi tersebut jelas, ya, dan sama-sama membentuk kepercayaan tersebut bersama dengan pemimpin. Jadi oleh yang demikian, budaya yang pemimpin ketengahkan itu akan dikenal pasti, ya, supaya ianya bersesuaian dengan kehendak organisasi mengikut keperluan. Jadi sememangnya lah budaya organisasi ini perlu bagi membawa kepada peningkatan kualiti kerja. Itulah elemen yang saya sentiasa terapkan dalam setiap warga di ELTC. Ya. Jadi saya juga ingin berkongsilah sedikit kata-kata daripada John Maxwell seperti dalam slide, ya, bahawa berkaitan dengan kepimpinan yang berimpak tinggi ini, Maxwell menyatakan bahawa no leader can ever achieve anything great all alone. Teamwork goes hand in hand with leadership. Leadership is about people and for people. Jadi itu yang saya sentiasa amalkan dalam kepimpinan saya. Ya, saya percaya sangat dengan apa yang saya buat bukan ada daripada saya tetapi bersama-sama dengan pasukan di ELTC. Itu Dr. Nazim.
Wah, kupasan yang sangat menarik Puan Farah. Saya bila saya mendengar perkongsian daripada Puan Farah berkaitan tentang nilai kepimpinan itu sendiri kan, di mana Puan Farah sangat menekankan nilai kebersamaan sebagai seorang pemimpin di mana kerjasama setiap ahli dalam organisasi itu antara faktor terpenting dan penyumbang kepada kejayaan sebuah organisasi. Selain itu, komunikasi yang positif, interaksi yang baik, dua hala antara pemimpin dan juga orang yang dipimpin juga sebagai penyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi di bawah pimpinan kita lah. Betul. Saya suka dengan Jadi kalau saya pergi terus pada slide 5, Dr. Azimah. Boleh. Kita pergi terus pada slide 5, saya nak kongsi sedikit lah tentang apakah cara yang di mana kita dapat bersama-sama bekerja dengan rakan-rakan sepasukan dalam sesebuah pusat latihan ini, iaitu kita, dengan adanya visi tersebut yang telah saya nyatakan tadi, kita bersama-sama mencapai visi untuk ELTC, iaitu sebagai peneraju latihan bahasa Inggeris guru dalam perkhidmatan. Jadi ELTC ini menyediakan pelbagai jenis latihan pengukuhan bahasa Inggeris untuk memastikan guru bahasa Inggeris sentiasa menerima latihan pembangunan profesionalisme yang diperlukan. Ya. Jadi kalau lihat pada slide, okey, ini dia. Kalau kita lihat, saya nak ceritakan sedikitlah tentang apa yang ELTC laksanakan atau jalankan. Okey, untuk pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris tahun ini, tahun 2021, dimulakan dengan seperti mana saya katakan tadi, ELTC bertanggungjawab terhadap 4 inisiatif utama PPPM 2013 hingga 2025, iaitu yang pertama ialah program Highly Immersive ataupun HIP, yang mana ianya mewujudkan satu persekitaran yang kondusif di sekolah ataupun institusi pendidikan, yang mana guru-guru dan murid-murid menggunakan bahasa Inggeris. Selain daripada itu, ia memberi peluang kepada murid-murid menggunakan bahasa itu di sekolah dan institusi. Di samping untuk mempertingkatkan tahap profesiensi murid-murid tersebut. Okey. Yang kedua ialah Dual Language Program ataupun DLP, yang mana ini memberi masa pendedahan yang lebih kepada murid dalam menggunakan bahasa Inggeris melalui mata pelajaran sains dan matematik. Dan ini juga memberikan peluang untuk murid tersebut mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka demi membuka peluang kepada mereka bila mereka selepas mereka meninggalkan sekolah ataupun institusi pendidikan ataupun universiti, dan memberikan mereka satu nilai tambah apabila mereka mencari pekerjaan nanti, di alam pekerjaan nanti. Okey, dan yang ketiga ialah program peningkatan kemahiran bahasa Inggeris di sekolah dalam talian, iaitu PPK BIS Online. Ini adalah satu program yang mana kita memberi sokongan kepada sekolah untuk meningkatkan kemahiran murid menengah atas dalam mata pelajaran bahasa Inggeris di sekolah hotspot. Dipanggil sekolah hotspot KPM, iaitu sekolah yang mencapai peratus lulus di bawah 77% dalam mata pelajaran BI atau bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM. Jadi program ini membantu guru membina intervensi berdasarkan kepada data pencapaian murid. Okay. Dan yang keempat ialah Professional Upskilling of English Language Teachers ataupun ProELT Enhance. Saya rasa program ini memang ramai yang dah tahu. Ini satu-satunya program yang atau kursus yang hot lah di ELTC ni, terutama sekali dengan di mana semua guru-guru option bahasa Inggeris ini perlu mencapai tahap penguasaan, iaitu mengikut CFR-nya, iaitu C1, tahap C1. Jadi program ini untuk dilaksanakan kepada guru-guru bahasa Inggeris yang tidak mencapai ataupun belum mencapai C1. Kita bantu guru-guru tersebut untuk mencapai tahap yang ditetapkan. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada program-program ataupun kursus bahasa Inggeris yang lain, iaitu kursus seperti kursus pembangunan
Tak nampak sini. Okey, khusus pembangunan profesionalisme mata pelajaran elektif tambahan English Literature, ya, untuk disasarkan kepada 250 guru bahasa Inggeris. Yang kedua ialah program intervensi tambah option bagi pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun P2 TESOL. Ini kita bantu guru-guru bukan option bahasa Inggeris yang kita tahu mereka diperlukan untuk mengajar bahasa Inggeris kepada murid-murid, ya, di sekolah. Di seramai 180 orang guru dilibatkan untuk tahun ini, ya. Dan yang ketiga ialah English for Preschool Teachers ataupun EPT yang kita sasarkan seramai 170 orang guru prasekolah dilibatkan dalam kursus ini, dan ini adalah untuk guru-guru prasekolah, ya, khas untuk guru prasekolah. Yang keempat ialah bengkel ESL practitioner kepada 24 orang guru dan pensyarah bahasa Inggeris, yang mana di sini kita bantu ataupun kita wujudkan, kita kongsikan ilmu dalam melaksanakan ataupun menyediakan jurnal-jurnal pendidikan dalam untuk bahasa Inggeris, ya. Okey, seterusnya ialah kursus English at the Workplace ataupun EWP. Ini pun kursus yang favourite juga Dr. Azimah, yang mana kursus ini bukannya untuk guru-guru bahasa Inggeris, tetapi untuk mereka bukan guru bahasa Inggeris. Sebenarnya kita untuk tahun ini kita sasarkan 150 orang. Sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, kadang-kadang bermula 2016, 2018, kita pernah melaksanakan kursus ini kepada pengarah-pengarah di bahagian, ya, pernah laksanakan untuk penolong-penolong pengarah, ya, di bahagian-bahagian DJPN, DPPD. Mereka ini bukan guru-guru bahasa Inggeris yang memerlukan ataupun perlu meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris mereka di tempat kerja. Jadi inilah kursus yang kita tawarkan untuk mereka ini, ya. Dan sekarang ni kita dah tawarkan secara dalam talian. Okay. Dan seterusnya ialah kursus dalam talian ataupun dipanggil improve. Yang ini saya akan cerita lebih lanjut lepas ini. Melibatkan untuk tahun 2021 ini kita sasarkan 2,000 orang yang akan melibatkan ataupun menyertai kursus ini. Dan kita ada juga kursus-kursus baru. Yang kursus yang baru yang pertama ialah program teaching and learning instructions for untuk sekolah dalam hospital dan sekolah dalam penjara, yang kita sasarkan seramai 210 orang guru bahasa Inggeris. Tapi peringkat ini kami baru dalam menyediakan kertas cadangan untuk kursus ini, ya. Dan memang kami tujuannya adalah untuk membantu guru-guru yang terlibat dalam mengajar murid-murid di hospital dan penjara. Mereka ini kurang diberikan kursus-kursus dalam mempertingkatkan profesionalisme mereka, ya. Jadi kita berikan peluang kepada mereka. Okey, seterusnya ialah kursus Management of English Language in Schools for English Panel Heads. Ini kita sasarkan kepada ketua panitia bahasa Inggeris. Untuk tahun ini kita sasarkan seramai 300 orang, dan ini merupakan kolaborasi dengan Institut Amiruddin Baqi IAB, dan kursus ini pun kita sedang menyediakan modulnya dan kertas cadangannya, ya. Okey, dan akhir sekali ialah kursus Enhancing Assessment Literacy among Preschool and English Language Teachers, melibatkan 300 guru prasekolah dan juga guru bahasa Inggeris. Kursus ini telah kita sedang laksanakan, dan untuk kali ini bermula bulan Februari, itu untuk guru prasekolah, dan untuk bulan Jun ini kita mulakan untuk, ataupun Julai, bulan Julai ini kita mulakan untuk guru-guru di sekolah rendah, ya, dan seterusnya guru-guru di sekolah menengah. Okey. So itu adalah tentang apakah program yang kita jalankan dan juga kursus-kursus yang dilaksanakan oleh ELTC. Walaupun dalam keadaan pandemik ini semuanya masih berjalan, ya, semuanya masih berjalan. Itulah Dr. Azimah. Ini ada sedikitlah juga tentang bengkel Action Research for ESL Practitioner. Ya, inilah dia yang saya sebut tadi, saya dah sebut tadi tentang ESL Practitioner itu. Jadi kita nak budayakan
penyelidikan lah dipupuk dalam kalangan guru-guru dan juga untuk bantu guru-guru membuat penambahbaikan lah secara profesional dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini as a research ni sangat bagus ya untuk memastikan guru-guru dapat melihat sama ada apa projek-projek yang mereka laksanakan pada murid-murid itu berjaya dan dapat ditambah baik supaya PDP mereka itu lebih berkesan ya. Okey, seterusnya. Saya nak mencelah, saya takut boleh. sebab terlampau teruja mendengar penerangan daripada Puan Farah tadi kan berkaitan dengan banyak program-program sebenarnya yang dianjurkan oleh ELTC dia bukan sekadar khusus hanya untuk golongan tertentu saja, tapi juga pelbagai kelompok boleh menyertai, sama ada dalam bidang perkhidmatan pendidikan ataupun bukanlah, sama ada guru daripada guru sekolah rendah, sekolah menengah, malah guru prasekolah, pensyarah dan semualah terutama dalam bidang pendidikan. Memang banyak aktiviti yang dianjurkan. Cuma itulah mungkin ada antara penonton kita nak tahu kan dengan program-program yang dianjurkan sendiri oleh ELTC, bagaimana nak tahu tentang keujuran program-program ni yang ditawarkan ini, pengambilan dia bagaimana. Itu mungkin itu nanti akan tanyalah. Okey, boleh. Kalau yang mana yang kita biasa laksanakan, khusus-khusus kita ada war-warkan kepada JPN ya, melalui JPN Jabatan Pendidikan Negeri seluruh negara tentang khusus-khusus yang dilaksanakan oleh ELTC. Selalunya kita war-warkan pada awal tahun. Ya, awal tahun, dan kita mohon untuk JPN ataupun PPD memaklumkan kepada kita guru-guru untuk menyertai kursus ataupun program ELTC ini. Tetapi yang satu program ataupun kursus yang kita laksanakan dalam talian itu dipanggil kursus secara terbuka ataupun open learning yang kita laksanakan melalui portal Improve yang saya akan ceritakan lebih lanjut lagi selepas ini. Itu memang terbuka daripada awal tahun sampailah bila-bila saja dapat disertai oleh guru-guru bahasa Inggeris ataupun siapa-siapa saja yang berminat untuk menyertai kursus-kursus tersebut. Itu nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi, Dr. Azimah. Okey. Baik Puan Farah. Seperti mana yang Puan Farah maklumkan tadi bahawa sekarang masalah global kita yang melanda adalah wabak COVID-19 Seperti mana kita tahu, wabak COVID-19 ni pada hari ini telah memberi kesan dan cabaran khasnya kepada institusi pendidikan guru dalam usaha negara melahirkan guru yang berkemahiran dan juga kompeten. Namun, ia bukanlah menjadi halangan kepada institusi pendidikan guru, khususnya kepada ELTC sendiri untuk meneruskan aktiviti latihan profesional. Jadi soalan saya Puan, soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Puan sendiri dan apakah langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kejayaan institusi sebagai sebuah pusat latihan bahasa Inggeris guru dalam perkhidmatan khususnya pada masa pandemik ini? Itu soalan saya. Okey, boleh. Dr. Azimah ya. Pandemik COVID-19 ni banyak memberi cabaran dalam menyampaikan latihan pembangunan profesionalisme kepada guru-guru dalam perkhidmatan. Bukan saja pada pra-perkhidmatan, malahan kepada guru dalam perkhidmatan. Ya, antara cabaran-cabaran utama yang dihadapi semasa pandemik ini adalah pertamanya tentang kesukaran melaksanakan latihan secara dalam talian disebabkan oleh akses kepada internet terutama sekali guru yang berada di luar bandar ataupun di pedalaman. Yang kedua ialah keperluan untuk mewujudkan satu pelantar pelaksanaan latihan bahasa Inggeris yang kukuh untuk menyampaikan latihan. Jadi kita mahu pastikan mereka ini tidak terberhenti di situ saja disebabkan oleh pandemik. Jadi kita perlu mewujudkan satu pelantar yang boleh ataupun accessible, boleh dicapai dan mencapai guru-guru yang di luar sana. Okey, seterusnya ialah keperluan guru untuk mempunyai kemahiran ICT untuk melaksanakan PDP ataupun pengajaran pembelajaran bahasa Inggeris ni secara dalam talian. Ini adalah satu soalan yang pernah diutarakan kepada saya sendiri tentang apakah bentuk ataupun sokongan yang dapat diberikan oleh ELTC
kepada guru-guru bahasa Inggeris semasa dalam pandemik ini. Mereka memerlukan satu kemahiran ya dalam melaksanakan pengajaran bahasa Inggeris ini, memandangkan ini melibatkan bahasa. Ya, bahasa yang selalunya kita lebih lebih senang untuk kita melaksanakan secara bersemuka bila kita mempelajari bahasa. Jadi itulah satu cabaran yang ELTC perlu hadapi, dan juga isu keciciran ya dan penyertaan yang rendah dalam kursus secara dalam talian itu adalah realiti lah yang perlu dihadapi ya semasa pandemik ini berlaku. Kalau kita lihat masa awal tahun 2020 ataupun Mac bermulanya 18 Mac 2020 kita ada lockdown, kita ada MCO yang pertama atau PKP yang pertama ya, di mana ketika itu memang masing-masing semua dalam keadaan, dalam bahasa Inggeris kita kata grappling ya, grappling, mencari jalan macam mana untuk memastikan satu pengajaran dijalankan juga, kedua untuk memastikan kursus-kursus yang untuk ELTC, kursus-kursus yang telah dilaksanakan itu terus dilaksanakan juga kepada guru-guru walaupun dalam keadaan pandemik ini. Jadi kita dapat lihat permulaannya mungkin guru-guru pun dalam fasa untuk mengadaptasikan diri mereka kepada keadaan itu, maka terdapat keciciran lah dan penyertaan yang rendah dalam kursus-kursus itu. Jadi ini tidak mematahkan semangat ELTC, Dr. Azimah ya. Jadi kita terus menerajui pelaksanaan latihan bahasa Inggeris guru dalam perkhidmatan. Jadi kalau kita lihat dalam slide seterusnya, iaitu apakah yang telah ELTC laksanakan. Sebagai satu langkah permulaan, ELTC telah memperkukuhkan pelantar penyampaian latihan guru bahasa Inggeris secara dalam talian, iaitu dipanggil improve. Itulah pelantar improve ya. Di pelantar improve ini, apakah maksud improve kalau kita lihat dalam slide? Kalau slide improve, boleh saya dapatkan slide tentang improve? Okey, ini dia. Okey, jadi improve ini adalah integrated micro learning program with robust virtual experience. Azimah, sebenarnya portal ini kami laksanakan disebabkan oleh satunya kita ada kerangka latihan PPP bahasa Inggeris. Untuk guru-guru bahasa Inggeris kita wujudkan. Ini adalah salah satu deliverables dalam the roadmap. Ya, kita ada Pelan Hala 7 2015 hingga 2025, dan dalam Pelan Hala 7 the roadmap ini dia menjelaskan keperluan untuk penguasaan bahasa Inggeris yang baik ya dalam kalangan murid dan juga guru-guru. Oleh itu ELTC telah dipertanggungjawabkanlah ya untuk membina matriks dipanggil matriks latihan pembangunan profesionalisme berterusan ya, untuk memastikan peningkatan kualiti PPP bahasa Inggeris ini ya, untuk mencapai aspirasi the roadmap 2015 hingga 2025 itu. Jadi daripada the roadmap ini dan untuk merealisasikan aspirasi tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia telah berkolaborasi ataupun menjalankan satu kerjasama dengan pihak Cambridge English ataupun CE ya, selama 5 tahun, bermula tahun 2016 sehinggalah ke tahun 2020. Itu tahun lepas berakhirlah kontrak bersama dengan CE yang merangkumi deliverable, salah satu deliverable dipanggil 6.5, iaitu International Recognized Certification ya, iaitu pengiktirafan pensijilan di peringkat antarabangsa ya, iaitu ini perlu bagi kursus-kursus atau latihan pengajaran pembelajaran untuk bahasa Inggeris ini ya. Jadi kerangka ini memberi peluang pada PPP bahasa Inggeris untuk menyertai latihan yang ditawarkan oleh KPM, bukan saja daripada KPM, malah pembekal latihan luar juga, sama ada di tempatan ataupun antarabangsa. Jadi bermula pada situlah bila kita ada wujudkan kerangka ini, kita wujudkan pula satu pelantar ataupun portal yang dipanggil improve tadi. Okey, jadi apakah improve ini? Apakah improve ini ya? Jadi improve ini adalah satu pelantar yang disediakan
bagi memberikan PPP bahasa Inggeris ini satu peluang untuk memilih kursus yang mereka perlukan berdasarkan kepada keupayaan mereka ataupun kemahiran yang mereka perlukan untuk mempertingkatkan profesionalisme mereka. Mereka sendiri memilih mengikut kepada keupayaan ataupun keperluan mereka. Jadi selain pada itu, daripada portal ini juga dan juga kerangka itu tadi, dia memastikan PPP bahasa Inggeris ini mendapat latihan yang berkualiti dan relevan dengan cara yang lebih efisien, iaitu dengan adanya portal. Okey, dan juga selain tadi saya sebutkan tadi, kita memberi autonomi lah kepada PPP bahasa Inggeris ini untuk memilih kursus yang sesuai dengan mereka. Jadi kerangka latihan PPP bahasa Inggeris ini terdiri daripada beberapa domain lah. Domain daripada asas sampailah daripada foundation foundation sehinggalah ke peringkat expert. Jadi daripada situ cara untuk kita bantu guru-guru ini supaya tetap terus dalam melaksanakan atau menyertai kursus-kursus ialah kita berikan mereka, kita sediakan kursus-kursus yang mikro, yang kecil-kecil, supaya mereka senang untuk menyertai kursus tersebut dalam waktu yang mereka free lah, yang mereka ada kelapangan untuk mereka menyertai kursus. Jadi inilah dia kursus micro credentials dalam talian untuk pemantapan guru bahasa Inggeris. Kalau kita lihat setakat ini, Dr. Azimah, untuk makluman, sejak 2020 kita mulakan improve ini, telah seramai kita ada 18,320 peserta yang menyertai kursus-kursus dalam pelantar improve ini. Jadi kita ada dalam portal itu, kita ada, inilah dia micro credentials yang kita ada, selaras juga dengan keperluan guru-guru bahasa Inggeris ini, bukan sahaja untuk mereka mendapat kemahiran dari segi penguasaan bahasa Inggeris, tetapi juga untuk mendapatkan kemahiran menggunakan teknologi dalam melaksanakan PDP mereka secara dalam talian. So kalau kita lihat di slide, inilah dia kemahiran-kemahiran yang kita berikan kepada guru tersebut, daripada flipping the classroom, Padlet, add puzzle, gamification juga, kita ada gamification. Kita turut kongsikan dengan guru-guru bahasa Inggeris ini. Jadi itulah yang saya nak sampaikan, bahawasanya ERTC tidak berhenti. ERTC terus dengan memastikan guru-guru kita ini dapat melaksanakan ataupun menyertai kursus-kursus walaupun tidak bersemuka, dijalankan secara remote dalam talian dan ianya secara terbuka. Okey, dan ada juga kursus-kursus juga yang secara berjadual dan berfasal, tetapi kalau kursus mikro tadi dia adalah secara terbuka. Okey, dan itu juga kita membantu meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan PDP dalam talian melalui pelbagai latihan yang dinyatakan tadi dalam slide itu. Selain itu juga kita nak kurangkan isu keciciran guru dalam penyertaan dan penyertaan yang rendah tadi yang saya sebut, bahawa guru ini mereka bila dah mereka rasa tak dapat, berputus asa, mereka tidak ada kemahiran, mereka tidak ada pengetahuan, jadi mereka rasa mereka mula meninggalkan penyertaan dalam kursus-kursus ini. Jadi untuk menggalakkan mereka terus menyertai kursus-kursus, itulah dia kita wujudkan kursus-kursus mikro secara dalam talian ini. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi guru tersebut untuk terus mengikuti kursus-kursus dengan kadar yang cepat. Kita ni biasalah Dr. Azimah, kita sebagai andragogi kan, kemahiran mengajar kepada orang dewasa ni, kita mudah lama-lama kita mudah rasa bosan. Jadi lebih senang doktor untuk kita sediakan kursus-kursus mikro begini. Jadi bila sesiapa yang menyertai pun rasa macam sekejap saja, dan mereka dapat kemahiran dan mereka bermotivasi, mereka ingin lepas ni kita nak ambil lagi kursus lain, walaupun ianya adalah tingkat saja. Itulah dia.
Itulah, saya dengar penerangan Puan Pengarah ni pun tiba-tiba saya macam nak masuk juga kursus ni lah. Boleh. Saya alu-alukan. Memang ELTC alu-alukan. Ya. Maksudnya betapa ELTC ni sangat serius membantu kita, terutamanya guru-guru dan perkhidmatan ni supaya lebih meningkat penguasaan dalam berbahasa Inggeris lah terutamanya. Dan bila lihat berdasarkan kita panggil portal ni Puan Farah, dia bila ya dia wujudkan portal ni? Mula pada tahun lepas, 2020. Awal tahun. Kita mulakan dengan rintis terlebih dahulu dan setelah itu diteruskanlah. Lebih lagi dengan keadaan pandemik ini memang diperlukan untuk kita sediakan kepada bahasa Inggeris. Dan tahun ini kita dalam perancangan untuk memperkukuhkan lagi portal ini. Kita akan adakan sistem seperti artificial intelligence, training board, chatbot. Semua tu kita akan masukkanlah dalam portal ini supaya ini yang memudahkan lagi guru-guru dalam melaksanakan kursus. Sebab bila kita lihat portal ni pun dari segi penerangannya sangat jelas lah, sebab penawaran kursus terutamanya berkaitan dengan kursus-kursus yang ditawarkan itu dia bermula bukan saja daripada level foundation tetapi juga ada sehingga ke level expert kan. Jadi dia memudahkanlah untuk kita memilih kursus-kursus yang kita berminat untuk sertai. Baik, satu lagi Tazma, boleh saya mencelah sedikit lah, saya nak tambah sedikit. Selain pada kita bukan hanya melibatkan kepakaran daripada ELTC saja, kita juga mengalu-alukan institusi luar juga untuk melaksanakan kursus melalui pelantar ini atau portal ini. Jadi sekarang ini kita sedang nak bekerjasama dengan semua IPG campus. IPG campus 27 IPG ini kita akan berkolaborasi, kita akan dapatkan mereka untuk terlibat juga dalam melaksanakan kursus-kursus bahasa Inggeris dalam portal Improve ini. Jadi dia akan lebih pelbagai, akan jadi lebih banyak. So itulah apa yang kita hasratkan lah daripada penggunaan portal ini. InsyaAllah. Tapi sebelum tu ya Puan Farah, sebelum saya tanya soalan selanjutnya, mungkin kita boleh buka kod sesi soal jawab kepada penonton. Jika ada para penonton pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ingin bertanyakan soalan, kita mungkin boleh buka sesi soal jawab itu sekarang. Boleh aktifkan mikrofon anda untuk terus bertanya secara langsung bersama Puan Pengarah kita pada hari ini. Mungkin kita boleh bagi masa sedikit pada penonton jika ada. Sila mencelah saja, kita beri masa 1 minit 2 minit. Okey, boleh. Boleh ya. Jika ada boleh terus mencerah. Jika tiada, kita akan teruskan perbincangan pada hari ini. Saya lihat ramai daripada warga ELTC juga bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Sokongan yang diberikan. Memang mereka sangat positif. Jadi saya juga sangat-sangat berbangga dengan semua warga ELTC. Terima kasih. Betul tu Puan Farah. Tadi saya bila mendengar Puan Farah sementara kita tunggu soal jawab mungkin daripada penonton, mungkin saya nak respon sedikit lah berkaitan tentang Puan Farah sendirilah dalam bagaimana memimpin, mempersiapkan diri dalam situasi COVID pada hari ini kan. Di mana memang ELTC tak ada masalah lah, memang tak ada masalah dalam meneruskan aktiviti untuk meneruskan menawarkan kursus-kursus tersebut dilaksanakan walaupun sedang talian. Jadi sesuailah, saya suka memetik kata-kata daripada Drucker ni yang mana beliau menyatakan bahawa pemimpin perlu mempersiapkan diri dalam segala aspek apabila berhadapan dengan dunia yang berubah-ubah agar dapat menghadapi apa juga keadaan. Jadi bukan alasanlah bagi kita untuk menafikan bahawa kita tidak boleh melaksanakan hanya kerana disebabkan wabak pandemik yang seperti mana yang melanda dunia pada hari ini. Kan? Ya, betul. Ya. Dan kita bukan saja kita, bukan Malaysia saja, seluruh dunia
ya, sedang Ya, menghadapi perkara seluruh ini. dunia. Ya, dan mereka juga cuba mencari jalan bagaimana untuk melaksanakan contohnya lah kursus-kursus dalam perkhidmatan kepada guru-guru mereka. Mereka juga mencari Betul. mode lain, apakah option-option lain mereka dapat laksanakan kursus-kursus secara efektif. Betul. Kita masih lagi menunggu sebab bila kita menggunakan siaran ini, kita tak boleh menanyakan soalan menggunakan chat. Jadi kita bukalah soalan secara Live. verbal lah. Verbal. Jadi kalau soalan kita boleh kemukakan, kita masih menunggulah. Jika tiada, saya teruskanlah dengan soalan saya, boleh Puan? Boleh. Baik. Boleh Doktor. Mana soalan saya? Okey, sekejap ya. Baik, baiklah Puan. Tentunya setiap pemimpin lah dalam sebuah institusi mempunyai hasrat serta hala tuju bagi organisasi di bawah kepimimpinannya. Jadi bagi Puan sendiri sebagai pengarah di LTC, jadi apakah hala tuju yang diaspirasikan oleh institusi ataupun di GELTC sendiri dalam usaha menyokong aspirasi kepada pelan pembangunan pendidikan negara? Itu soalannya. Okey, terima kasih Azimah. Dalam memang kita mesti dalam kepimpinan itu kita ada satu hala tuju ya untuk organisasi yang kita terajui itu ya, dan untuk sebagai satu pusat latihan dalam perkhidmatan, selain daripada menyediakan kursus-kursus ataupun program ini, saya juga berpandangan bahawa hala tuju bagi ELTC ini ialah untuk pergi lebih jauh. Ya, bukan sahaja sebenarnya saya nyatakan tadi dalam misi ELTC itu bukan sahaja di peringkat negara ini saja, tetapi di luar juga. Ya, dan selain daripada kita pergi lebih jauh, ya, ELTC juga perlu menerajui lah aktiviti pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris iaitu 107 yang diberikan dimandatkan kepada ELTC ya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 ya, untuk mencapai standard dan kualiti antarabangsa. Jadi untuk itulah kita ada melalui English Language Education Reform in Malaysia, iaitu The Roadmap 2015-2025, iaitu satu pelan pendidikan bahasa Inggeris yang rapi dan bersepadu bagi memacu transformasi pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia secara sistematik dan sistemik, bermula dari peringkat prasekolah ya sehingga ke peringkat institusi pendidikan yang tinggi, termasuk institusi pendidikan guru. Jadi berdasarkan dokumen The Roadmap 2015 hingga 2025, ya, guru pelatih atau siswa guru pendidikan bahasa Inggeris perlu berada pada tahap minimum CFR C1, manakala pensyarah bahasa Inggeris IPG pula perlu berada di tahap CFR C2. Jadi CFR Common European Framework of Reference for Languages. Itulah satu piawaian antarabangsa. Bukan saja untuk bahasa Inggeris, Dr. Azimah. Ianya diguna pakai juga untuk bahasa Arab, ya, bahasa-bahasa lain di luar negara mereka gunakan juga piawaian ini. Bukan saja untuk bahasa Inggeris, ya. Jadi sebagai satu langkah inisiatif, ya, untuk memastikan semua PPP option bahasa Inggeris ini atau BI ini dikenal pasti tahap penguasaan BI supaya dapat diberi latihan khusus, bimbingan dan sokongan, dan seterusnya mencapai sasaran aspirasi iaitu tahap penguasaan C1 untuk pendidik murid iaitu guru, dan C2 untuk pendidik guru iaitu pensyarah. KPM mulai 17 September 2019 telah mengeluarkan surat memaklumkan bahawa inisiatif untuk menawarkan secara percuma dan one off iaitu satu ujian proficiency dipanggil CFR readiness kepada semua PPP option bahasa Inggeris. Jadi untuk hala tuju yang seterusnya kepada ELTC ini, kami akan pastikan bahawa mereka yang telah menduduki ujian tersebut yang masih belum mencapai C1 ataupun C2 untuk pensyarah bahasa Inggeris tadi, kita akan sediakan satu pakej latihan yang dinamakan Professional Upskilling of
English Language Teachers, iaitu ProELT Enhance. Lebih lagi, ProELT Enhance, ya, yang merangkumi, ya, ke package sokongan. Dia ada package. Ya, package pertama, package stressful dipanggil, yang dibangunkan untuk membantu guru bahasa Inggeris yang berada di tahap A1 dan A2. A1, A2 ni Dr. Azimah, di peringkat tahap penguasaan prasekolah. Murid prasekolah, ya. A1, A2. Tapi memang ada. Memang ada. Sekejap Puan, boleh saya mencelah. Biasanya kalau guru yang tahap A1 dan A2 ni, siapa yang mencadangkan nama-nama tersebut untuk menyertai kursus ni? Adakah guru-guru tersebut secara sukarela menyertai ataupun dicadangkan nama ataupun macam mana? Dia satu, kita dah ada dalam rekod mereka yang mencapai tahap tersebut, ya, dan daripada situ kita akan beri nama tersebut kepada JPN. Untuk JPN arahkanlah tersebut untuk menyertai kursus atau pelatihan yang disediakan oleh LTC. Ini adalah untuk membantu mereka sebenarnya untuk mencapai pada akhirnya tahap C1 itu tadi. Ya. Jadi yang dia banyak sikit kalau mereka yang di peringkat threshold ni, lepas A1 mereka akan pergi ke B1. B1, ya. Dia terbalik, dia bukan ABC, dia A bawah, B1. Lepas tu kita pergi kepada package Vantage, ya. Vantage ni membantu guru yang berada pada tahap B1 untuk ke B2. Dan percayalah Dr. Azimah, ramai yang berada di peringkat ini. Majoriti ramai di peringkat B1 dan B2 ini. Jadi kita nak bantu mereka untuk naik ke C1. Maka peringkat ini mereka akan menyertai package Proficient. Ya, package Proficient ini untuk membantu guru pada tahap B2 ke C1. Jadi package-package inilah yang dilaksanakan mengandungi latihan atau kursus dalam talian yang menyediakan pembelajaran secara ataupun segera atau synchronous ataupun tidak segera ataupun asynchronous, serta bimbingan dan sokongan, ya, melalui komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC, guru-guru bersama-sama fasilitator dari ELTC, kita libatkan fasilitator daripada IPG, College Matrikulasi, jurulatih utama Cambridge English ataupun CE, dan juga guru cemerlang. Ya, jadi ini adalah untuk memastikan latihan berkesan dan juga terbeza, differentiated learning, ya, untuk memastikan dianya adalah to cater kepada, untuk memastikan dianya memenuhi kehendak atau keperluan guru tersebut, ya. Dan kita akan laksanakan ini melalui instrumen penilaian kendiri dan juga toolkit pembelajaran kendiri yang disediakan oleh bersama-sama dengan IPG dan juga beberapa bahagian-bahagian lain lah dalam bina instrumen tersebut. Ya. Selain daripada itu, kita juga dalam plan hala tuju ini buat Aspire, aspirasikan adalah untuk melaksanakan penyelidikan, ya, serta inovasi berdasarkan data dalam amalan pengajaran bahasa Inggeris untuk mencapai sasaran aspirasi yang ditetapkan dalam The Map 2011 hingga 2025. Dan satu kajian impak yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 melibatkan juga bantuan daripada pihak Majlis Penerapan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris MPSPI, juga bahagian-bahagian terlibat seperti PRP, PPDP, ya, dan bahagian-bahagian lain juga untuk kita laksanakan satu kajian impak, memastikan apa yang telah dilaksanakan daripada tahun 2015 hingga 2023 pada ketika kita laksanakan kajian itu tercapai apa yang telah diaspirasikan, ya. Dan seterusnya ELTC hala tuju kita adalah untuk menerajui pelaksanaan dipanggil pelan kelestarian transformasi pendidikan bahasa Inggeris. Ya, ini adalah untuk memastikan pendidikan bahasa Inggeris ini kekal di landasan, ya, seperti yang termaktub dalam roadmap 2015 hingga 2025. Jadi plan ini sebenarnya menyediakan hala tuju yang strategik mengenai perancangan pelan kelestarian transformasi pendidikan bahasa Inggeris, ya, menyelaras serta memantau pelaksanaan pelan tersebut, ya, menyediakan kertas cadangan, status terkini serta merancang dan memantau keuangan tahunan pelan tersebut, ya,
dan melaksanakan keputusan dan cadangan pihak Pengurusan Tertinggi KPM berkaitan dengan pelan kelestarian transformasi pendidikan bahasa Inggeris. Dan ini ELTC telah diberi mandat bermula tahun ini 2021 ini untuk melaksanakan pelan ini, dan ini sebenarnya adalah satu langkah setelah habis kontrak bersama dengan Cambridge English. Jadi pasca Cambridge English lah, apakah langkah-langkah seterusnya untuk memastikan pelestarian informasi pendidikan bahasa Inggeris ini berjalan dengan jayanya ialah dengan memastikan bahagian-bahagian yang terlibat itu melaksanakan fungsi-fungsi atau peranan mereka bagi memastikan pendidikan bahasa Inggeris kekal dan dilaksanakan dengan jaya. Itu dia. Sangat jelas, sangat besar ada tuju ELTC bila saya dengar daripada penjelasan Puan ni. Satu yang Dr. Azimah, yang mungkin mereka di luar sana mungkin ada yang faham, ada yang tidak berjelas. ELTC ni tak sama dengan Institut Pendidikan Guru, yang mana dia bukan sahaja menjalankan pelatihan, tetapi kami juga melaksanakan program. Kalau mereka yang menyertai ataupun menjadi warga ELTC, mereka baru faham bahawasanya seorang pensyarah ELTC bukan sahaja pandai ataupun cemerlang dalam menjalankan latihan kepada guru, tetapi juga perlu berupaya menjadi seperti penolong pengarah di bahagian. Mereka mesti pandai jadi guru setia. Mereka mesti ada kemahiran menjalankan perustaan, menyediakan kertas cadangan dan sebagainya. Sebenarnya ya Dr. Azimah. Baik, Puan tadi saya nak mencelas sikit bila Puan bercakap tentang warga ELTC kan, ada satu soalan ni Puan secara personal. Okay, ada soalan, tapi ni soalan berkaitan tentang warga ELTC lah. Dia tanyakan bagaimana peluang untuk menjadi tenaga pengajar di ELTC. Ada orang berminat ni Puan. Ada yang berminat ya? Boleh, insyaAllah. Dia caranya dia tanya macam mana cara nak menjadi tenaga pengajar. Dari masa ke semasa bila ada kekosongan untuk kekosongan pejawatan lah di ELTC akan iklankan, tetapi sekarang ni bila kita berada di bawah IPGM, maka IPGM akan iklankan maksudnya kena tunggu iklan dulu ya. Kena maksudnya dia tak dibuka sepanjang tahun lah Puan kan. Itu atas keperluan kita akan maklumkan kepada pihak IPGM. Dan pihak IPGM selalunya mereka benarkanlah untuk iklan itu dikeluarkan berdasarkan kepada keperluan pejawatan di ELTC. InsyaAllah memang kita akan dari semasa ke semasa. Baru-baru ini pun untuk tahun ini saja dah 2 kali tak silap kita dah keluarkan iklan untuk pejawatan itu. Oh, tak dengar. Unmute Dr. Azimah. Maaf. Baik. Kita masih menunggu lagi jika ada penonton ataupun pendengar kita pada hari ini yang mungkin ingin melontarkan soalan. Kita masih menunggu lagi secara live boleh tanyakan secara verbal. Kita masih menunggu. Saya hairan juga ni kenapa tak ada yang tanya ni, takut ke apa ke kan. Okey, ada lagi satu soalan. Ada lagi soalan ni Puan. Saya dapat soalan lagi. Dia pakai forward soalan ni. Baik. Soalannya ialah kita tahu bahawa bahasa Inggeris merupakan satu bahasa yang penting dalam era pendidikan dan juga karier. Tetapi banyak cabaran dalam mengukuhkan bahasa ini. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Puan Farah sebagai pengarah di institusi Pusat Latihan Bahasa Inggeris Guru dalam Perkhidmatan ini? Itu soalannya. Okey. Ini adakah berkaitan dengan penggunaan bahasa itu sendiri? Mungkin saya nampak mungkin ya. Sebenarnya kita ada dasar kan, dasar MBM MBI, memperkukuh bahasa Melayu dan memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi berdasarkan pada dasar ini, kita kena ingat bahawa walaupun bahasa Melayu itu tetap bahasa
bahasa kebangsaan kita, bahasa kebangsaan kita. Namun begitu, bahasa Inggeris ini adalah bahasa kedua, bahasa yang diperlukan bagi kita terus satunya memenuhi keperluan pasaran di luar sana, pasaran pekerjaan. Jadi bila untuk memenuhi keperluan pasaran pekerjaan ini, maka murid-murid kita perlu menguasai bahasa tersebut yang mana mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi cabaran yang kami hadapi ialah untuk pertamanya memastikan guru-guru bahasa Inggeris proficient berdasarkan pada tahap penguasaan yang mereka perlu capai. Itulah cabaran yang dihadapi oleh ELTC dan juga sebenarnya dari kementerian. Ya, sebenarnya kesedaran itu perlu ada dalam semua guru-guru bahasa Inggeris. Dan motivasi itu datang daripada sebenarnya keinginan untuk mereka mencapai tahap tersebut, memastikan murid-murid yang mereka ajar itu juga mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya seperti mana yang telah ditetapkan dalam plan roadmap itu. Ya. Jadi untuk itulah kami memerlukan sangat guru bahasa Inggeris ini dengan rasa motivasi yang perlu ada itu, perlu kuat semangat walaupun mereka dah menduduki ujian. Inilah cabarannya, bila mereka menduduki ujian mereka tak dapat capai C1. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa, kami di LTC akan terus membantu insya-Allah bagi mereka mencapai tahap walaupun berdekit-dekit, akhirnya mereka dapat juga mencapai tahap C1 itulah. Itu cabaran lah yang dihadapi. Kedua, cabaran selain daripada itu adalah program-program ELTC. Bukan ELTC program kementerian. Program kementerian yang melibatkan bahasa Inggeris. Ya. Perkara ini perlu dijelaskan kepada semua pihak, terutama sekali di luar sana, tentang contohnya World Language Program. Ya, apakah tujuan program World Language ini? Ya, apakah tentang program HIP, Highly Immersive Program? Apakah tujuannya? Sebenarnya Highly Immersive Program itu untuk memastikan murid ini bukan hanya di sekolah saja mereka dapat menggunakan bahasa Inggeris, tapi dia juga bersama-sama dengan ibu bapa, komuniti, dapat mereka berpeluang untuk menggunakan bahasa tersebut. Ya, sebab kita pergi belajar bahasa, kita bukan belajar sekejap, mesti ambil masa untuk betul-betul immerse, untuk betul-betul menggunakan bahasa tersebut. Lama-lama kita akan dapat berupaya menggunakan bahasa tersebut dengan baik. Jadi kita mesti ada persekitaran yang kondusif. Macam saya sendiri, saya di Kelantan, bayangkan di Kelantan, saya anak Kelantan. Saya bukan orang Kuala Lumpur. Kelantan. Jadi saya alhamdulillah saya ada sekolah di Kelantan. Di sekolah itu sekolah yang memang sekolah, kalau saya cakap ni memang kenal lah, sekolah menengah Zainab, sekolah yang memang pioneer lah di Kelantan. Dan alhamdulillah saya ada rakan-rakan saya di sekolah itu yang bercakap bahasa Inggeris. Dan rakan-rakan tu selalunya rakan-rakan bukan bangsa Melayu lah. Dan mereka inilah yang menjadikan memberi galakan kepada saya untuk bercakap bahasa Inggeris, dan termasuk juga galakan di rumah bila ibu bapa ayah saya seorang pensyarah, beliau bercakap juga bahasa Inggeris. Jadi dia nakkan persekitaran itu untuk kita dapat menguasai sesebuah bahasa itu. Ya. Jadi inilah dia satu harapan ya, program yang dilaksanakan ini macam HIP, DLP dan sebagainya. Ya. Itulah dia Dr. Azimah yang dah boleh saya kongsikan pada hari ini. Maksudnya support system tu penting untuk memastikan bahawa untuk menghasilkan komunikasi yang baik dalam berbahasa Inggeris lah. Ya, betul. Kemudian Puan, saya ingin bertanyakan tentang ada satu memohon respon Puan lah berkaitan tentang isu yang terbaru tentang apabila Yang Berhormat mengumumkan pengambilan guru secara one off, dan antara guru yang diperlukan, kekurangan guru itu adalah guru bahasa Inggeris. Jadi apa respon Puan dalam perkara ini?
adakah ELTC sendiri terlibat dalam program yang bakal pengambilan yang akan dilakukan nanti atau macam mana? Okey. Dalam pengambilan guru baru ini yang akan melibatkan seramai 18,702 orang, dan dimaklumkan juga oleh YB Kanan Pendidikan bahawa diutamakan terlebih dahulu guru-guru sarjana muda pendidikan keguruan ikhtisasnya mestilah keguruan terlebih dahulu, dan diutamakan mereka ini dulu, dan seterusnya pada guru-guru graduan-graduan universiti yang tidak mengambil Jadi untuk bahasa Inggeris sendiri, saya berharaplah supaya pengambilan guru-guru itu adalah guru-guru seperti mana yang telah sebut tadi, mesti mencapai tahap C1. C1. Kalau ini satu lagi cabaran di LTC, yang mana sekiranya mereka yang diambil ini tidak ataupun mereka yang tidak menikmati C1 itu, maka ini akan kembali kepada LTC untuk memberi latihan kepada mereka ini. Tapi itu tidak mengapa, itulah peranan ELTC. ELTC sentiasa bersedia untuk melatih guru-guru ini apabila mereka diterima masuk sebagai guru-guru baru. Cuma harapan ELTC, memang ELTC dilibatkan dalam pengambilan nanti, dalam sesi temu muka dan sebagainya akan dilibatkan, dan inilah satu kriteria yang memang ELTC mahu pastikan bahawa ianya dipenuhi, iaitu mencapai tahap C1 itu terlebih dahulu sebelum jadi guru baru. Baik. Okey. Satu lagi Puan, ada satu soalan lagi yang saya dapat. Okey, beliau bertanyakan tentang saya difahamkan terdapat satu peperiksaan yang dinamakan CEFR Readiness. Okey. Bolehkah Puan Farah terangkan dengan lebih lanjut apakah peperiksaan tersebut? Okey. CFR Readiness ini adalah sebenarnya ujian MUAT. Ujian MUAT yang diguna pakai dalam untuk kita menyaring, membuat saringan guru-guru ini untuk menetapkan pada peringkat apakah tahap penguasaan guru-guru tersebut, guru bahasa Inggeris ini, sebelum kita dapat melaksanakan latihan yang intensif untuk membantu guru-guru yang belum mencapai C1. Jadi kita kena memastikan guru-guru yang ada sekarang ini semuanya apakah tahap penguasaan mereka. Kita mesti tahu. Dan baru selepas itu kita akan berikan latihan kepada mereka yang tidak mencapai tahap C1 itu. Itulah dia CFR Readiness. Dan CFR itu setakat ini berdasar daripada kementerian, tahun lepas kita beri secara one off. Secara percuma. Kementerian sediakan secara percuma, dan tujuannya ialah untuk memastikan guru-guru itu berada di tahap penguasaan yang mana. Bukannya kita nak memberikan beban kepada guru-guru bahasa Inggeris, tidak. Kita hanya nak tahu di peringkat apakah mereka berada, tahap manakah mereka berada. Sebab daripada situlah analisa dan seterusnya kita akan tahu di mana, di peringkat manakah kita perlu tambah baik kemahiran guru-guru ini supaya penguasaan mereka dapat ditingkatkan jadi C1. Itulah dia CFR Readiness. Okey. Baik, Puan Farah. Satu lagi soalan saya. Baik, yang ini last lah mungkin. Baik. Bagaimana Puan Farah melihat ELTC ini dan pencapaiannya pada 5 tahun akan datang? Pada tahap mana? Okey. Soalan yang memang sentiasa diberikan kepada saya. Apakah yang saya lihat dalam masa 5 tahun lagi untuk harapan diri saya, harapan saya ataupun ELTC, Dr. Azimah? Dua-dua Puan, harapan Puan dan juga ELTC, nak bawa ELTC tu bagaimanakah nanti wajahnya pada 5 tahun akan datang? Okay. Saya sentiasa berharap dan juga beraspirasi, mempunyai aspirasi membandingkan diri ELTC ni, satu organisasi pusat latihan dalam perkhidmatan ini, dengan pusat seperti Institut Takbiran Awam Negara, Intan.
Institut Aminuddin Baki, IAB. Ini dua institusi yang saya sentiasa bandingkan. Maksudnya bandingkan untuk menambah baik dan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan ELTC. Jadi hasrat saya, dalam negara dua organisasi ini menjadi satu benchmark, satu penanda aras kepada ELTC. Ya, itulah hasrat saya supaya dapat jadi at par, selari dengan apa yang mereka laksanakan supaya kita pun bersama-sama mereka mencapai tahap ataupun kualiti perkhidmatan untuk penyampaian khusus dan latihan kepada guru-guru bahasa Inggeris. Okey, yang kedua adalah institusi latihan dalam perkhidmatan di luar negara. Seperti yang terdekat yang kita ada ialah Regional English Language Center atau RELC di Singapura. Itu satu penanda aras di ELTC. Jadi saya memandang untuk ELTC ini pergi jauh dalam masa 5 tahun. Pertama dari segi pengantarabahasaan tadi, international value yang kita ada, untuk kita melaksanakan kursus-kursus ataupun program yang berinovatif, untuk digunakan oleh guru-guru bahasa Inggeris bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Kedua, untuk kita dapat bersama-sama berada di tahap dua institusi tadi, iaitu Institusi Takdiran Awam Negara (INTAN) dan juga Institut Aminuddin Baki yang menjurus kepada kepimpinan. So itulah aspirasi ataupun harapan saya lah untuk 5 tahun pada ELTC. Baik, alhamdulillah. Banyak input yang kita dapat hari ini, perkongsian ilmu yang sangat menarik, maklumat yang sangat menarik. Jadi memang perkongsian yang cukup hebatlah yang boleh kita dapat pada hari ini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memandangkan kita pun sudah melepasi 1 jam 30 minit. Saya 1 jam 30 minit. Sudah tak sedar ya puan ya. 1 jam 30 minit. Kita mungkin akan mengakhirilah. Dan cuma saya tak pasti tentang link kehadiran mungkin telah pun dipaparkan oleh Urus Setia Jawatankuasa Teknikal, untuk mengisi link kehadiran. Jadi mungkin kita boleh tamatkan webinar sesi bual bicara pada hari ini. Tapi sebelum itu saya mengambil kesempatan terima kasih, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Puan Farah Mardi binti Aman di atas kesudian pada hari ini bersama-sama berkongsi pandangan dan memberikan banyak input untuk diberikan kepada kami lah sebagai baik untuk mengetahui. Terima kasih memberi peluang pada ELTC dan juga kepada sama-sama. Okey, terima kasih juga saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi setia bersama sehingga ke akhir. Dan sebelum tu kita ada pengumuman daripada, ini saya dah ada link kajian tadi paparkan, dan ada pengumuman daripada Urus Setia sendiri bahawa rakaman ini siaran ini telah dirakam dan akan disiarkan di YouTube bermula pada esok jam 3.30 petang. Okey. Dan saya percaya bahawa dengan perkongsian yang diberikan oleh Puan Farah tadi sedikit sebanyak dapat meningkatkan kefahaman kita, pengetahuan dan juga kesediaan kita dalam mempersiapkan diri bukan sahaja menjadi pendidik tetapi menjadi pemimpin yang terbaik di suatu hari nanti, dan menggunakan kaedah-kaedah yang terbaik yang boleh diikuti dalam mendepani sebarang cabaran dunia pendidikan yang sentiasa berevolusi dan berubah-ubah ya Puan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sesungguhnya setiap manusia dan tugas kepimpinan itu sememangnya tidak dapat dipisahkan. Saya suka nak memetik satu hadis daripada Rasulullah SAW yang pernah bersabda bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta dipertanggungjawabkan ke atas pimpinannya. Di mana merupakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi boleh saya sampaikan
kata-kata terakhir lah. Boleh Puan. Saya nak ucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, pengurusan tertinggi IPGM ya, yang telah memberikan LTC kepercayaan ya dalam melaksanakan program ataupun kursus-kursus dalam untuk latihan dalam perkhidmatan bahasa Inggeris ini ya, juga kepada semua pensyarah-pensyarah akademik, pejabat ya, timbalan pengarah ELTC sendiri ya, dan juga warga ELTC, jadi Jabatan Pengurusan ELTC, saya ucapkan setinggi-tinggi hargaan, dan mereka ini adalah satu tunjang, satu tampuk yang saya tak dapat nak kata betapa saya menghargai semua usaha mereka dalam melaksanakan menjayakan segala kursus-kursus program ELTC. Tanpa mereka memang ELTC tidak akan berada. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Baik, jadi semoga segala apa yang diucapkan kepada kita hari ini sedikit sebanyak dapat diikuti, diamalkan seterusnya menjadi saham amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi saya, di pihak saya dan juga urus setiap webinar IPGM hari ini memohon jutaan kemaafan jika ada tersilap kata, tutur bicara dan apa-apa kekurangan dalam bual bicara webinar hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Jadi untuk akhirnya Puan, sekali lagi terima kasih kepada Puan Farah, dan saya nak bagi serangkap pantun daripada saya. Jika tersilap tutur bicara, jaya disusun maaf dipinta. Di alam maya bertentang mata, moga bersua di lain masa. Kemudian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan kembali.